orang dah buka buku muka surat 106? Dah, cikgu. Dah. Okey ya. Hari ini kita akan belajar berkenaan topik yang baru. Okey, topik yang baru ni nama topik baru ni ialah ungkapan algebra. Okey, ungkapan algebra. Awak semua tak pernah belajar lagi ungkapan algebra, betul ke tidak? Betul kan? Tak pernah belajar lagi ungkapan algebra? Betul. Okey. Okey, ungkapan algebra ni dia melibatkan huruf. Maksudnya kalau selama ini kita apa orang kata kita tambah satu sama dengan dua, dua tambah dua sama dengan empat. Macam tu. Okey, bila algebra dia ada melibatkan huruf. Maksudnya nanti akan jadi A tambah B tambah C, dia melibatkan huruf lah. Okey. Jadi apa yang dimaksudkan dengan ungkapan algebra? Apa yang dimaksudkan dengan ungkapan algebra? Okey. Ungkapan algebra ni adalah beberapa sebutan algebra yang digabungkan dengan melibatkan operasi tambah dan tolak. Okey, tapi sebelum itu kita kena tahu dulu apa itu pemboleh ubah. Apa itu pemboleh ubah? Okey. Pemboleh ubah ni adalah satu nilai yang kita tak tahu. Satu nilai kita tak tahu. Satu nilai yang kita tak tahu. Contohnya saya kata, okey, cikgu pergi ke pasar. Okey, sorry cikgu boleh dengar ke? Tolong respon siapa yang baru masuk ni, Aisyah ke tu? Hazira, sorry cikgu boleh dengar tak? Boleh. Okey. Jelas tak suara cikgu? Cuma slide yang cikgu nak share tak keluar je, itu sahaja ya? Jelas. Jelas. Okey. Slide cikgu keluar tak slide cikgu? Okey kelas, pemboleh ubah ni adalah satu nilai yang kita tak tahu. Satu nilai yang kita tak tahu. Okey, contohnya cikgu cakap, cikgu pergi ke pasar membeli beberapa biji apple. Cikgu pergi ke pasar membeli beberapa biji apple. Okey, apple tu adalah kita punya pemboleh ubah. Sebab apa? Kita tak tahu berapa bilangan yang kita beli. Berapa bilangan yang kita beli. Sama ada banyak ke, sikit ke. Okey, itu namanya pemboleh ubah. Okey, sebab kita tak tahu berapa banyak yang kita beli. Tak banyak, tak sikit. Itu namanya pemboleh ubah lah. Okey. Pemboleh ubah lagi, cikgu cakap. Cikgu pergi ke bank mengeluarkan sejumlah duit. Okey, duit itu pun adalah jumlah duit juga adalah kita punya pemboleh ubah. Kita punya pemboleh ubah sebab kita tak tahu kita duit banyak ke, sikit ke. Alright, sekarang ni cikgu dah cuba sharekan skrin sekali lagi. Ada nampak tak keluar tu perkataan ungkapan algebra? Tak. Tak ada? Tak, cikgu. Tak ada juga? Tak ya? Okey, kalau tak ada tak apalah, kita teruskan sahaja. Okey, kita tengok pada buku teks awak. Alright, dia kata macam ni. Cuba tengok contoh 1 muka surat 106. Contoh 1 muka surat 106. Contoh 1 muka surat 106. Alright, dia kata dekat situ. Wakilkan setiap pemboleh ubah dengan huruf yang sesuai. Seterusnya tentukan sama ada pemboleh ubah itu mempunyai nilai yang tetap atau nilai yang berubah. Okey, macam ni tau. Pemboleh ubah ni yang pertama kita boleh wakilkan dia dengan huruf.
Okey, seterusnya yang kedua, pom boleh ubah ini ada nilai berubah ataupun nilai tetap. Ada nilai yang berubah ataupun nilai tetap. Alright. Apa maksud nilai berubah? Apa maksud nilai tetap? Okey, contoh saya kata macam ni. Kita tengok contoh yang satu, dia kata kadar faedah setahun untuk simpanan tetap yang ditawarkan oleh sebuah bank. Kadar faedah setahun untuk simpanan tetap yang ditawarkan oleh sebuah bank. Okey, kita punya pemboleh ubah adalah kadar faedah setahun. Sebab apa? Kita tak tahu bank nak bagi berapa persen. Alright, kadar faedah ni dia berbeza-beza mengikut bank. Mungkin bank A 1%, mungkin bank B 2%, mungkin bank B, bank C 3%. Dia beza-beza. Okey, tetapi dia adalah merupakan nilai yang berubah. Nilai yang berubah. Nilai yang tetap. Nilai yang tetap. Kenapa? Sebab itulah kita punya kadar faedah 1 tahun. Dia adalah yang mempunyai nilai yang tetap. Okey, nilai yang tetap. Okey, seterusnya. Contoh yang kedua pula cikgu boleh bagi. Kita tengok yang B tu. Kita tengok yang B. Okey, masa perjalanan Faizal. Awak tengok buku teks awak muka surat 106. Masa perjalanan Faizal dari rumah ke sekolah setiap hari. Masa perjalanan Faizal dari rumah ke sekolah setiap hari. Okey. Masa perjalanan ni kita punya pemboleh ubah adalah masa. Kita punya pemboleh ubah adalah masa. Okey, tapi masa ni adalah nilai yang berubah. Sebab apa? Masa boleh berubah-ubah. Mungkin masa hari ni cikgu pergi sekolah, contohlah hari ni tak ada pergi sekolah pun. Tapi andai kata cikgu pergi sekolah, alright, hari ni cikgu pergi sekolah, kita tengok jalan kosong. Lepas tu traffic light depan rumah cikgu pun warna hijau. Traffic light dekat Banting pun warna hijau. Jadi cikgu boleh jalan je. Jadi sekejap je cikgu sampai sekolah. 15 minit dah sampai. Okey. Esok pula cikgu datang jalan jam. Mungkin ada apa-apa jalan jam. Traffic light pun asyik merah lah semua traffic light. Jadi perjalanan kita ke sekolah dah bertambah. Okey, jadi dekat situ kalau dikatakan masa, kita punya nilai pemboleh ubah adalah nilai yang berubah. Nilai yang berubah. Okey, boleh ya kelas ya? Boleh respon tak? Dengar tak suara cikgu? Cikgu punya line hari ni tak berapa okey lah pula. Siapa-siapa tolong respon yang ada ni. Aziana, Aisyah, Hazira dengan Prashnavi. Okey, lain cikgu elok. Lain cikgu elok. Slide yang cikgu share kan keluar tak dekat ni, dekat slide yang cikgu share kan keluar tak dekat awak punya Google Meet? Keluar? Keluar ada Ada? Ada. Oh, okey. Alhamdulillah. Okey, kalau macam tu ni. Okey, sekejap cikgu explain balik. Okey. Kenapa ni? Okey, kita tengok dekat sini Okey, pemboleh ubah ni macam ni tau. Pemboleh ubah. Okey, saya ulang balik. Kita tengok yang ni contoh satu ni iaitu pada muka surat 106. Pada muka surat 106. Muka surat 106. Okey, yang pertama kita punya pemboleh ubah adalah kadar faedah setahun. Itu kita punya pemboleh ubah. Pemboleh ubah kita adalah kadar faedah setahun. Sebab kadar faedah setahun kita adalah berubah-ubah. Okey? Kadar faedah setahun berubah-ubah. Yang cikgu cakap dia ikut bank. Bank A mungkin dia bagi tahun ni 1%. Bank B mungkin dia bagi 2%. Okey, kita punya pemboleh ubah adalah kadar faedah setahun. Okey, tetapi pemboleh ubah kita ni mempunyai nilai tetap. Okey, mempunyai nilai tetap. Okey ya? Dan juga pemboleh ubah kita ni mesti diwakili dengan huruf. Okey, contoh pemboleh ubah untuk ini saya letakkan K. Okey, saya letakkan K. Okey, next yang B pula. Saya ulang balik yang B. Okey, yang B adalah masa perjalanan Faizal dari rumah ke sekolah pada setiap hari. Okey, ini yang saya kata kita punya pemboleh ubah adalah apa? Kita punya pemboleh ubah adalah masa.
Sebab masa ni adalah nilai yang boleh berubah-ubah. Masa adalah nilai yang boleh berubah-ubah. Okey, dan juga masa ni merupakan pemboleh ubah nilai apa? Nilai berubah atau nilai tetap? Masa adalah pemboleh ubah nilai berubah, nilai berubah. Okey, ni ni ni. Okey, ni. Ni yang cikgu kata, pemboleh ubah terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah pemboleh ubah nilai tetap dan yang kedua adalah pemboleh ubah nilai berubah. Okey, kita tengok dulu. Kita kena kenal pasti dulu pemboleh ubah. Okey, kita tengok yang pertama. Encik Ali membeli beberapa biji limau. Okey, apa pemboleh ubah kita kelas? Siapa yang boleh jawab? Aisyah. Aisyah ke ni? Aisyah. Aisyah Nur Najah ke ni? Ya. Ya, okey. Aisyah, okey. Sebab yang lain macam mungkin kurang elok lah talian dia. Okey, Aisyah. Tak apa, awak cuba jawab ni Aisyah. Encik Ali membeli beberapa biji limau. Apa kita punya pemboleh ubah Aisyah? Beberapa. Beberapa apa? Beberapa apa ni? Apa kita punya benda yang dibeli? Apa? Cakap sampai habis. Limau. Beberapa biji limau. Yes, beberapa biji limau. Okey, jadi pemboleh ubah kita sebenarnya adalah bilangan limau. Okey, ingat ya tadi cikgu dah cakap Aisyah, pemboleh ubah boleh diwakili dengan apa? Aisyah, jangan tutup speaker dulu. Pemboleh Nombor. bukan nombor, pemboleh ubah boleh diwakili dengan apa? Apa? Huruf. Oh. Okey. Pemboleh ubah Aisyah boleh diwakili dengan huruf. Okey, jadi Aisyah jangan tutup lagi speaker. Okey, jadi Aisyah cuba wakilkan ni dengan huruf yang sesuai. Okey, apa agak-agak limau kita nak wakilkan dengan huruf apa? L. L. Okey, boleh L. Letak sahaja apa-apa huruf. Okey, tak nak A pun boleh. Nak A pun boleh sebab A ni apa? A ni adalah nak contohlah nama saya Aisyah cikgu, saya nak wakilkan dengan A pun boleh, tak ada masalah. Okey, terima kasih Aisyah. Okey, next. Ni ada lagi yang baru masuk ni, Zuriatina ni siapa ya? Faradina. Oh, Faradina. Okey, Faradina. Assalamualaikum Faradina, sihat? Waalaikumsalam. Okay, Sihat. Sihat. Suara cikgu jelas tak? Jelas. Jelas. Okey, next. Kita tengok pula kepada contoh yang kedua. Terdapat beberapa ekor lembu dalam kandang Encik Malik. Okey, apa pemboleh ubah kita? Siapa yang boleh jawab? Aziana, okey tak awak punya mikrofon Aziana? Aziana? Okay, mungkin kurang mikrofon Aziana mungkin ada masalah sikit. Okey, Hazira mikrofon awak boleh berfungsi tak? Hazira pun tak boleh, tak berfungsi juga mungkin. Faradina baru masuk, tak apa, awak dengar dulu contoh-contoh ni. Prashnavi, awak punya mikrofon okey ke tidak Prashnavi? Semua tak berapa okey hari ni Aisyah dengan Faradina je yang ada. Aisyah? Ya cikgu. Aisyah lah lagi. Okey Aisyah, tak apa sama. Okey Aisyah, kalau macam ni. Terdapat beberapa ekor lembu dalam kandang Encik Malik. Apa kita punya pemboleh ubah Aisyah? Bilangan Boleh. apa? Bilangan lembu. Yes, very good. Bilangan lembu. Okey, wakilkan dengan satu huruf yang sesuai. Tak semestinya L, apa-apa huruf boleh. M. Okey, very good. Thank you Aisyah. Okey, itu dia M. Okey, bilangan lembu. Okey, bagi Faradina yang baru masuk, okey macam ni. Pemboleh ubah ni adalah bilangan yang kita tak tahu. Okey, dia kata terdapat beberapa ekor lembu dalam kandang Encik Malik. Boleh jadi lembu Encik Malik ni banyak. 100 ekor lembu. Rupanya Encik Malik ni tokek lembu. Jadi lembu dia banyak, 100 ekor. Okey, boleh jadi Encik Malik ni cuma orang kampung yang saja-saja dia punya orang kata kerja sampingan dia kerja sampingan dia menternak lembu. Okey, rupanya Encik Malik ada dalam 20 ekor lembu. Kita tak tahu nilai dia berapa. Kita tahu Encik Malik ni ada lembu, tapi kita tak tahu nilai dia. Okey, itu yang dinamakan sebagai pemboleh ubah.
Jadi dalam situasi ini, pemboleh ubah kita ialah bilangan lembu. Okay, next. Yang ni ada nama Aisyah, tapi yang kali ni nak suruh Faradina lah yang jawab. Okay. Aisyah mengambil masa selama beberapa jam untuk menghabiskan novel tersebut. Okey, Faradina, cuba jawab. Tak apa, dengan cikgu sama-sama. Okey, apa pemboleh ubah yang terlibat? Novel. Ni, mengambil masa selama beberapa jam. Apa yang berubah dekat situ? Kita punya Masa. Yes, yang berubah adalah kita. Okay, very good. Faradina, very good. Okay, yang berubah adalah kita punya masa. Okay, boleh jadi Aisyah dia tekun baca novel. Dia leka nak tahu apa ending novel. 2 jam dah habis. Boleh jadi sambil Aisyah baca novel, dia pergi tolong mak dia menyapu, tolong mak dia masak, tolong mak dia basuh pinggan semua. Baca pagi petang baru habis. Ambil masa 6 jam, 7 jam. Okay, jadi pemboleh ubah kita masa. Okey, Faradina, cuba wakilkan dengan satu huruf yang sesuai. Apa-apa huruf je, pilih je apa-apa huruf. A. Okey, pun boleh, tak ada masalah. Okey, very good Faradina, terima kasih. Okey, ini bermaksud kita punya pemboleh ubah dalam situasi ini adalah masa. Dan Faradina wakilkan dengan huruf A. Tak ada masalah. Okey. A tu nak A besar ke A kecil pun tak ada masalah. Tapi selalunya kita buku teks dan juga matematik kita akan gunakan huruf kecil lah. A kecil. Okey, next. Ni. Jarak daripada rumah Cikgu Maizan ke sekolah. Okey, jarak daripada rumah Cikgu Maizan ke sekolah. Okey, apa kita punya pemboleh ubah? Siapa yang boleh guna dia punya mikrofon ni? Prashnavi? Prashnavi tak boleh ya? Selalu Prashnavi. Okey, Hazira? Jarak. Yes, very good Hazira. Jarak. Okey, very good. Jarak ya. Sebab apa? Jarak. Mungkin rumah Cikgu Maizan dari sekolah jauh. Mungkin dekat. Mungkin Cikgu Maizan duduk dekat Kelang jauh. Mungkin Cikgu Maizan cuma duduk dekat Banting. Dekat. Okey, wakilkan dengan huruf yang sesuai, Hazira. Huruf J. I. Yeah, E. Okey, pun boleh, tak ada masalah. Okey ya. Boleh cikgu teruskan? Kelas, tolong respon. Boleh cikgu teruskan? Boleh. Boleh cikgu. Okay. Boleh. Suara cikgu masih jelas ya? Jelas. Jelas. Okey. Alright, ini pemboleh ubah kita terbahagi kepada dua. Ada nilai tetap dan juga nilai berubah. Okey, kita tengok sama-sama nanti. Yang ni tadi kita dah buat. Contoh daripada buku teks kita dah buat. Okey, kita tengok latih diri 5.1A. Awak boleh juga buka buku teks awak muka surat 108. Muka surat bukan muka surat 108, muka surat 107. Muka surat 107. Awak boleh buka buku teks awak muka surat 107 untuk lebih jelas. Okey, kita tengok yang pertama. Wakilkan setiap pemboleh ubah yang berikut dengan huruf yang sesuai. Nanti kita buat sama-sama. Yang ini yang penting. Seterusnya, tentukan sama ada pemboleh ubah itu mempunyai nilai yang tetap atau nilai yang berubah. Nilai yang tetap atau nilai yang berubah. Okey. Yang pertama, jisim badan setiap murid di dalam kelas anda. Okey, kita punya pemboleh ubah saya dah tuliskan jisim badan setiap murid. Okey, saya wakilkan dengan huruf J. Okey, sekarang cikgu nak tanya. Jisim badan ni merupakan pemboleh ubah nilai tetap atau pemboleh ubah nilai berubah? Siapa nak jawab? Saya ikut turutan dekat sini lah. Aisyah, nama awak atas sekali dalam saya punya Google Meet ni. Okey Aisyah, cuba jawab. Jisim ni berat murid. Berat badan setiap murid dalam kelas lah, dalam kelas 1 UKM. Jadi nilai berubah. Cari apa dia cikgu? Jisim dia. Jisim dia, pemboleh ubah dia jisim. Saya dah wakilkan dengan huruf J. Sekarang cuba
awak tekalah di sini pun boleh ubah nilai tetap ataupun boleh ubah nilai berubah. Pun boleh ubah. Sekejap. Yelah pun boleh ubah nilai. Jawapan dia ni awak tengok saya tulis. Sama ada tetap atau berubah. Tu je sama ada Berubah. tetap atau berubah. Berubah. Yes, very good. Najah Aisyah, very good. Aisyah Nur Najah, betul lah kan? Nama Najah nama awak juga. Okay, very good. Very good Najah. Jawapan dia adalah nilai berubah. Sebabnya jisim badan ni berat lah. Okay, berat lain-lain. Mungkin berat Aisyah 40 kilogram. Mungkin berat kawan 41 kilogram. Mungkin berat kawan seorang lagi 42 kilogram. Mungkin kawan lelaki dalam kelas 1 UKM pula 50 kilogram. Budak lelaki kan lebih berat sikit. Jadi dia adalah nilai berubah. Okay, very good. Okay, next. Yang kedua. Okay. Markah yang diperoleh Zaini dalam satu ujian matematik. Okay, jadi dekat sini cikgu dah tentukan dah dia punya cikgu dah tuliskan kita punya pemboleh ubah adalah markah. Pemboleh ubah kita adalah markah. Okey, cikgu wakilkan markah dengan huruf M. Okey, sekarang ni markah nilai berubah atau nilai tetap? Markah Zaini ni markah Zaini. Okey, siapa yang ada dekat sini? Faradina. Faradina? Saya. Okey, markah Zaini Faradina. Awak rasalah markah Zaini ni nilai berubah atau nilai tetap? Berubah. Berubah, okey. Kurang tepat. Terima kasih Faradina atas awak punya ni cubaan, tapi sebenarnya dia adalah nilai tetap. Nilai tetap. Sebab dia markah Zaini. Markah Zaini, itulah markah dia. Contoh dia buat ujian matematik. Okey, cikgu pun dah tanda kertas dia. Cikgu bagi balik pada Zaini. Zaini dapat 70. Itulah markah dia. Memang kita tak tahu sebab Zaini dia merahsiakan markah dia. Tapi itulah markah dia 70. Jadi dia adalah nilai tetap. Okey ya Faradina ya? Okey, next. Aziana boleh bersuara ke? Boleh. Boleh. Boleh pun Aziana. Okey Aziana. Yang C ni nanti Aziana yang jawab ya. Okey, cikgu bacakan dulu. Jarak di antara rumah Arman dengan sekolahnya. Jarak di antara rumah Arman dengan sekolahnya. Okey, kita punya pemboleh ubah jarak. Kita punya pemboleh ubah jarak. Jarak lah kita tak tahu rumah Arman ni dekat ke jauh ke kan. Okey, jadi jarak ni cikgu wakilkan dengan huruf K. K. Okey, sekarang Aziana. Awak rasa jarak ni nilai tetap atau nilai berubah? Nilai tetap. Okay, yes, very good Aziana, very good. Okay, nilai tetap. Sebab apa? Rumah Arman di situlah dia. Tak ada berubahnya. Kalau rumah Arman dekat Bandar Mahkota, dekat situlah. Tak ada rumah dia berkalih pergi Sungai Manggis ke, pergi Bandar Sungai Mas ke, tak ada. Hari ni Arman balik sekolah dekat Bandar Mahkota rumah dia, Angkasa, Taman Angkasa tu, esok pun sama. Rumah yang sama dekat Taman Angkasa. Contoh rumah dia nombor 20, itulah rumah Arman. Tak adanya rumah Arman tukar pula jadi nombor 10. Jadi dia nilai tetap. Okay, very good. Okay, next one, the last one. Okay, suhu di puncak Gunung Kinabalu dalam sehari. Okay, kita punya pemboleh ubah apa dia? Suhu. Suhu, cikgu dah tuliskan suhu. Okay, kita wakilkan dengan huruf S. Okay, suhu ni nilai berubah atau nilai tetap? Okay. Berubah. Yes, very good Aisyah. Suhu adalah nilai berubah. Aisyah dah tahu dah cikgu nak sebut nama dia Okay, yes. Suhu adalah nilai berubah. Okay, sebab apa suhu berubah-ubah? Contoh pagi sejuk, nanti tengah hari panas. Nanti pukul 2, 3 panas lagi. Pukul 5, pukul 6 sejuk. Okay, jadi itulah.